Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka, nanti suara muallim awak dengar tak jelas. Jadi awak dengar dulu apa yang muallim nak ajar. Nanti lepas ni kalau ada sesiapa yang nak tanya soalan yang tak faham, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, buku teks awak muka surat 22. Buku teks muka surat 22. Okey, muallim nak minta semua orang untuk buka juga buku aktiviti. Sediakan sekali buku teks dan buku aktiviti. Nanti lepas ni kita akan jawab soalan dalam buku aktiviti bersama-sama. Jadi untuk sementara ni, muallim akan ajar dulu apa yang ada di dalam buku teks awak. Jadi buku teks muka surat okey, yang tak ada buku teks boleh tengok kat depan ni. Okey, muallim tunjukkan kepada awak. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 22. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baru, iaitu unit yang ke-16, pengurusan sisa pepejal. Pengurusan sisa pepejal. Sisa ni maksudnya bahan buangan yang kita tak guna. Pepejal ni maksudnya benda yang awak boleh pegang. Yang ada dua, pepejal dan juga cecair. Kalau cecair, dia berair, dia macam air. Kalau pepejal ni benda yang awak boleh pegang, yang ada keras. Okey, mari kita semula. Kita semula ni maksud dia bahan buangan yang kita dah tak guna. Kita semula benda tu menjadi benda baharu yang boleh kita gunakan untuk buat benda lain pula. Okey, kalau dalam buku teks awak ni, okey, untuk dalam buku teks awak ni, tajuk yang akan muallim ajar ialah tentang macam mana cara kita nak membanding bezakan maklumat. Dekat bawah ni. Membanding bezakan maklumat. Ada dua maklumat dia bagi. Macam mana kita nak bezakan dua maklumat. Contoh dekat sini ada dua benda dia bagi kita. Sisa pepejal pengasingan sisa pepejal di punca. Yang ini pula pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Dua benda yang berbeza. Yang ini di tong kitar semula, yang ini di punca. Dua maklumat yang berbeza. Macam mana kita nak banding bezakan dua maklumat ini? Okey, yang pertama tajuk dia, mari kita semula. Siapa? Nabila. Okey, tajuk dia yang pertama. Nabila ingin membantu ibunya membuang sampah. Tengok dekat dapur Nabila dan ibu dia. Nabila pegang tong plastik sampah ni nak buang. Tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Nabila ni nak buang sampah tapi dia nak kitar semula sampah-sampah ni. Dia nak gunakan cara yang mana? Ada dua cara. Ibu dia tanya, Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Nabila pun kata, saya memilih cara kerana. Okey, cara apa dia nak pilih? Okey, ada dua cara. Okey, maklumat yang dia bagi kepada kita kat sini ada dua. Yang pertama, pengasingan sisa pepejal di punca. Ini maklumat yang pertama, di punca. Maklumat yang kedua pula, pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Dua benda ni. Tong kitar semula dan juga di punca.
Okey, kalau di punca yang pertama asingkan sisa. Ini kalau punca. Ini beza dia. Ini di punca. Yang kedua pula dihitung kitar semula. Okey, kita pergi dulu yang pertama. Di punca. Mula-mula asingkan sisa. Sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Plastik tu sampah-sampah yang boleh dikitar semula, kita kumpulkan dia, kita masukkan dalam plastik dan kita letakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Setiap pagi nanti lori sampah akan datang ambil sampah-sampah yang dibuang yang ada dekat depan rumah awak tu. Itu kalau di punca. Okey, kalau di pengasingan sisa pepejar di tong kitar semula. Yang pertama asingkan sisa. Okey, sama, yang ini pun sama, asingkan sisa. Tapi beza dia ialah pada di mana? Sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Ini beza dia. Okey, kalau pengasingan sisa di punca, mula-mula kita asingkan sisa. Yang sini pun sama je, asingkan sisa juga. Tapi yang beza ialah sisa untuk di punca, sisa yang boleh dikitar semula, yang pertama kita kumpulkan, masukkan ke dalam plastik dan letakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Yang macam dalam gambar ni. Dia kumpulkan sampah, dia letak depan tong sampah tu, depan rumah dia. Nanti lori sampah akan datang kutip. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua, kumpulkan sampah-sampah yang boleh dikitar semula dan kita hantarkan ke tempat yang boleh kitar semula. Yang ni kita hantar dekat tong tempat yang boleh kitar semula. Itu cara kita membanding bezakan maklumat. Ada dua maklumat, kita bezakan dia. Boleh faham setakat ni? Boleh faham setakat ni? Ada siapa nak tanya soalan tak? Tak. Kalau tak faham, boleh tanya soalan. Boleh buka mikrofon tu, boleh tanya soalan. Okey, kalau tak ada soalan, pergi pula dengan muka surat yang kedua. Muka surat 23. Buku teks awak muka surat 23. Okey, untuk muka surat 23 ni, aktivitinya adalah kita nak baca petikan ini dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Ada dua, kat dalam buku awak ni ada dua situasi. Okey, situasi yang pertama, ini situasi yang pertama yang atas ni. Nabila dan Fatin tengah ada di depan rumah, tengah bercakap-cakap. Itu situasi yang pertama. Dan situasi yang kedua pula, ini meja-meja dia pula bercakap ni. Yang ni boleh cakap ada mata, yang ni ada mata, ini pun ada mata. Apa mereka sedang berbualkan tu? Okey, mari kita pergi satu persatu. Okey, kita tengok dulu yang pertama, yang atas sekali. Tajuk dia tangan kreatif. Itu tajuk dia. Siapa ni? Nabila dan juga Fatin. Dalam petikan dah bagi nama. Setelah Nabila dan Fatin. Okey. Yang pertama, dia kata, wah, cantiknya hiasan rumah kamu. Bijak kamu mengolah bahan buangan. Okey, awak dengar muallim baca ni, nanti lepas ni muallim nak minta awak pula yang baca. Awak kena baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Ini ialah dialog mereka sedang bercakap. Jadi bila sedang bercakap, macam awak bercakap dengan kawan awak takkan baca, wah cantiknya hiasan rumah kamu. Awak tak baca macam tu. Macam awak bercakap lah. Wah, wah, kata seru untuk melafazkan perasaan, menyatakan perasaan. Wah, merasakan perasaan kagum. Wah, cantiknya hiasan rumah kamu. Bijak kamu mengolah bahan buangan. Terima kasih. Ini idea ayah saya. Kami melakukannya bersama-sama. Baguslah. Cara ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Tengok bahan buangan ini Nabila dan keluarga ayah dia buat jadi benda baru. Tengok. Ini botol-botol. Botol-botol yang dah digunakan. Kita semula menjadi tempat
pasu bunga. Tengok ada pokok bunga kat atas tu. Pokok-pokok ni. Tengok ni tayar pula. Tayar yang tak guna. Dia letak apa ni? Dia letak payung. Ni tengok tayar pun digunakan untuk jadikan sebagai kerusi. Itu dimasukkan kita semula. Boleh faham? Ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh faham? Okey, yang kedua pula. Tadi masa Nabila tengah bercakap dengan Fatin. Tengok. Setelah Nabila dan Fatin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ni pula dia punya botol-botol ni bercakap pula. Ada mata, ada mulut lagi. Apa yang mereka bercakapkan ni? Okey, yang pertama, dia beritahu. Wah, uniknya kamu si botol. Tidak pernah saya melihat bekas tanaman sayur secantik kamu. Terima kasih si payung. Lebih baik saya menjadi bekas tanaman sayur daripada dibuang. Betul kata kamu si botol. Tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Saya juga Tayar bercakap. Saya juga bersyukur kerana tidak dibuang atau dibakar. Di sini saya dapat berbakti dan menjadi tempat duduk Tuhan kita. Ini yang dimasukkan kita semula. Bahan-bahan buangan yang tak boleh digunakan tu, kita semula kita guna balik benda tu jadi benda yang baharu. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa yang ada soalan tak? Ya. Ada. Okey, sekarang ni Muallim nak minta, Muallim nak pilih 2 orang. Siapa yang nak pegang Nabila, siapa nak jadikan Fatin. Okey, Muallim nak minta Hanan Tihani boleh? Hanan, boleh Hanan? Hanan, ada tak Hanan? Hanan buka mic boleh? Hanan dan Ifah boleh? Ada orang tak ni? Okey, Mariam boleh? Siapa tu? Hanan boleh Hanan? Muallim nak suruh awak baca je. Boleh? Hanan dan juga Ifah. Ifah Najwa boleh? Hanan dan Ifah. Okey, Damia boleh Damia? Muallim nak minta awak baca boleh Damia? Cuba. Boleh Damia? Ya? Baca yang mana? Okey, Baca apa? yang mana? Okey, Hanan Tihani awak baca yang dalam kotak warna merah ni. Damia baca yang warna kuning ni, boleh? Boleh Hanan, Boleh. Damia? Okey, yang mula-mula yang pertama ni dialog yang ini. Yang ni nombor 1. Lepas tu yang ini nombor 2. Dan pula yang ni nombor 3. Boleh? Okey, yang pertama mula-mula Hanan Tihani. Hanan, buka mic Hanan. Cepat-cepat Hanan. Okey, Wah, Hanan. cantik rumah kamu. Tidak kamu mengolah bahan buangan. Okey, Damia masuk yang ni pula. Terima kasih. Ini idea ayah saya. Kami melakukannya bersama-sama. Okey, Hanan. Baguslah, cara ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Okey, terima kasih Damia, Hanan. Itu cara kita membaca petikan. Kita baca macam orang bercakap lah. Dia sedang bercakap. Jadi kita baca lah macam, wah cantiknya hiasan rumah kamu. Bijak kamu mengolah bahan buangan. Terima kasih. Ini idea ayah saya. Kami melakukannya bersama-sama. Itu cara kita membaca. Okey, yang kedua pula. Muallim nak minta siapa pula nak baca? Siapa nak volunteer? Ada nak volunteer tak? Nak. Okey, Ahmad Darwish. Ahmad Darwish baca yang warna merah. Okey, siapa lagi nak baca? Saya. Okey, Razan baca yang warna kuning. Okey, lagi siapa lagi nak baca? 2 orang lagi. Saya. Okey, Mariam baca yang warna hijau. Okey, yang terakhir sekali, Muallim ambil lelaki dah pula. Muallim nak minta Uwais boleh? Uwais? Ada tak? Boleh. Okey, Uwais baca yang warna purple ni. Okey, mula-mula nombor 1. Siapa tadi nombor 1? Ahmad Darwish. Okey, Ahmad Darwish. Mula-mula Ahmad Darwish baca nombor 1 ni.
Lepas tu nombor 2 yang ini Razan. Nombor 3 Mariam. Hijau ni. Dan nombor 4 Wais. Okey, yang pertama, baca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, yang pertama. Ahmad Darwish. Okey, Ahmad Darwish. Kamera. Wah, uniknya kamu. Si botol tidak pernah saya melihat bekas tanaman sayur secantik kamu. Okey, masuk. Razan. Terima kasih si payung. Lebih baik saya menjadi bekas tanaman sayur daripada dibuang. Okey, Mariam pula masuk Mariam. Warna hijau. Betul kata kamu, si botol. Tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Okey, Wais. Saya juga bersyukur kerana tidak dibuang atau dibakar. Di sini saya dapat berbakti dan menjadi tempat duduk Tuhan kita. Okey, terima kasih. Itu cara kita membaca sebutan yang dengan sebutan yang betul dan juga intonasi yang sesuai. Boleh faham setakat ni? Ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh faham Tak. Okey, kita masuk dengan yang ke terakhir sekali, muka surat 24. Okey, dalam muka surat 24, okey, muka surat buku teks awal muka surat 24. Hari ini tajuk dia ialah tentang cara kita nak mengedit dan memurnikan teks dengan dari aspek struktur ayat. Nah, kita dah belajar mengedit dan memurnikan teks dari aspek ejaan, tanda baca dan imbuhan. Yang ini pula kita belajar tentang struktur ayat. Struktur ayat yang salah. Dalam petikan ini ada ayat yang betul dan ada ayat yang salah. Contoh dia, kat sini dibagi dalam kotak awak ni. Yang diwarnakan dengan warna merah ni. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Awak nak baca pun pelik bunyi dia. Jadi struktur ayat ini ialah salah. Salah struktur ayat dia. Jadi kita kena betulkan dengan struktur ayat yang betul. Itu cara dia. Jadi lepas ni nak bina ayat ke, awak nak tulis ayat ke, mestilah dengan gunakan struktur ayat yang betul. Jangan gunakan struktur ayat yang salah. Okey, jadi mari kita tengok petikan ini. Okey, jadi yang pertama, Johor Bahru 18 Julai. Pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Okey, jadi yang pertama ada kesalahan diwarnakan dengan warna merah ni. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Ayat dia terbalik. Struktur ayat ini salah. Jadi macam mana yang betul? Kat sini sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Salah. Sepatutnya sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Tengok, awak baca pun nampak sedap je. Yang ini salah. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Nak baca pun pelik bunyi dia. Yang betul sepatutnya sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Itu yang betul sepatutnya. Okey, jadi kita masuk dengan yang kedua. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Berbelik tak ayat dia. Jadi macam mana kita nak betulkan ayat yang kedua ni? Kita nak betulkan. Siapa tahu? Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Tengok, awak baca pun pelik bunyi dia. Jadi macam mana kita nak betulkan dia ni? Ayat yang betul macam mana? Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Sisa, jadi ayat yang betul dia macam mana? Kat sini dia bagi sisa dikutip sekali. Makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Dikitar pula semula seminggu. Ayat ini salah. Macam mana kita nak betulkan ayat ini? Macam mana tadi? Sisa makanan akan dikutip. Sisa makanan, tak ada makanan. Sisa yang boleh dikitar semula dikutip seminggu sekali. Itu yang betul. Sisa yang boleh dikitar semula. Sisa dikutip sekali. Sisa
Kita mulakan kat sini dulu. Sisa yang boleh dikitar semula dikutip seminggu sekali. Jadi itu yang betul dia. Boleh faham tak setakat ni? Tentang struktur ayat. Boleh faham tak? Okey, Molly tak nak masuk detail. Itu kita nak jawab soalan. Kita jawab soalan bersama-sama dalam buku aktiviti awak. Okey, sekarang ni buka buku aktiviti muka surat 26. Buku aktiviti muka surat 26. Mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Okey, Molly nak minta semua orang buka buku aktiviti muka surat 26. Dah buka dah semua. Ahmad Darwish, Hanan, Razan, Isyaiman, Akila, Damia, Umar Koyum, Mariam, Ifa, Uwais. Buka buka aktiviti muka surat 26. Kita jawab soalan ini bersama-sama. Okey, soalan dia bagi tahu idik dan murnikan. Maksudnya dalam petikan ini. Dalam petikan ini ada kesalahan struktur ayat. Jadi kita kena betulkan dia dengan ayat yang betul. Okey, untuk menjimat ya. Ya, Uwais. Sangkut-sangkutlah Ustaz, saya tak dengar. Tak dengar suara. Okey, buku aktiviti muka surat 26. Dengar suara? Dah, jelas. Okey. Okey, buku aktiviti muka surat 26. Okey, dalam teks ini ada kesalahan struktur ayat. Maksud dia ayat dia salah, terbelit-belit ayat dia. Jadi kita kena betulkan dengan struktur ayat yang betul. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Okey, untuk menjimatkan masa. Yang muallim gariskan ini ada kesalahan dia. Jadi macam mana kita nak betulkan dia? Itu yang pertama. Yang kedua, pencemaran. Okey, tengok ayat yang pertama. Macam mana nak betulkan ayat yang pertama? Siapa tahu jawapan dia? Kesihatan pemeriksaan ibunya menjalani. Ayat tulis struktur ayat dia salah. Macam mana kita nak betulkan? Menjalani pemeriksaan kesihatan. Ibunya Menjalani pemeriksaan kesihatan. okey, jadi itu jawapan yang pertama. Jadi tulis jawapan dia nombor 1. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan titik. Itu jawapan yang pertama. Jadi tulis jawapan cepat. Ibunya menjalani pemeriksaan kesihatan titik. Okey, jadi dah siap yang pertama. Okey, yang kedua pula macam mana? Okey, pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Pelik ayat dia. Macam mana nombor 2? Yang kedua. Macam mana? Pencemaran sisa ubat-ubatan adalah tersebut tentang poster. Sepatutnya poster tersebut adalah tentang pencemaran sisa ubat-ubatan. Itu jawapan yang betul. Titik. Okey, yang kedua macam mana? Yang ketiga pula, mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Berbelit ayat dia. Ayat dia salah. Macam mana kita nak betulkan? Siapa tahu? Akilah tahu Akilah? Nombor 3 ni. Mengandungi sisa bahan kimia ubat-ubatan. Jawapan dia ialah ubat-ubatan mengandungi sisa
bahan kimia. Titik. Okey, yang keempat, hidupan terjejas di dalam akan sungai. Yang ini siapa tahu? Damia tahu tak? Yang terakhir sekali ni macam mana? Nombor 4 ni. Hidupan terjejas di dalam akan sungai. Ipa tahu Ipa? Ada orang ketak dalam ni. Coba Isyaiman tahu Isyaiman? Nombor 4. Hidupan terjejas di dalam okey, cepat jawapan dia. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Itu yang betul surut ayat dia. Hidupan terjejas tu salah. Hidupan di dalam sungai akan terjejas. Itu nombor 4. Dan yang terakhir sekali nombor 5. Pencemaran diatasi ini boleh. Ini senang je ni, pendek je ayat dia. Siapa tahu? Pencemaran diatasi ini boleh. Siapa tahu? Umar Koyum tahu? Pencemaran ini boleh diatasi. Itu jawapan dia nombor 5. Pencemaran ini boleh diatasi. Itu jawapan dia. Okey, itu dia jawapan cepat. Kita ada 10 minit lagi nak siap. Kita ada banyak masa lagi ni. Ada 10 minit lagi. Ini tentang struktur ayat. Maksudnya ayat yang berbelit-belit tu kita betulkan balik ayat itu dengan jawapan struktur ayat yang betul. Jangan gunakan struktur ayat yang salah. Sebelum ni tentang ini memurnikan teks awak dah belajar, ada 3 benda yang kita belajar jadi. Dalam memurnikan teks kita dah belajar kita nak mengedit dan memurnikan teks. Kita dah belajar yang pertama, muaidah jawab kita cek dari segi ejaan. Yang kedua, tanda baca titik ke, tanda tanya ke, tanda seru ke. Yang ketiga, penggunaan imbuhan. Dan yang keempat hari ini kita belajar tentang struktur ayat. Ejaan, tanda baca, imbuhan, muallim dah ajar dah kelas sebelum ini. Hari ini kita belajar yang keempat, struktur ayat. Struktur ayat kena tulis dengan struktur ayat yang betul. Okey, semua dah siap dah? Dah semua dah? Belum. Betul tak? Nombor berapa dah? Belum. Sudah, ada 7 minit lagi. Saya dah nombor 4. Cepat-cepat. Sikit lagi. Kita ada 7 minit lagi. Okey, siapa yang dah siap, buka buku aktiviti pula muka surat 23. Buku aktiviti muka surat 23. Ini kita nak jawab tentang cara membanding bezakan maklumat. Membanding bezakan maklumat. Ada 2 maklumat dia bagi kepada kita. Yang pertama dekat sungai, di darat. 2 maklumat tu. Jadi awak masukkan dia ke dalam peta buih di bawah. Jawapan ada sahaja di dalam petikan itu, cuma awak kena tunang pasti sahaja. Okey, yang ni dah semua dah? Dah, okey, tak apa. Okey, nanti siapa yang tak siap, nanti awak siapkan. Nanti awak sambung siapkan. Okey, muka surat 23. Membanding bezakan maklumat. Bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Di air dan di darat. Yang pertama dia bagi kepada kita, yang pertama yang ini di sungai, maklumat dia. Dan yang kedua pula dia bagi tentang maklumat di darat. Tengok di darat dan di sungai. Jadi ada 2. Kat sini dia bulatkan dah kepada kita. Ini di darat. Dan satu lagi di sungai. Jadi maklumat dia jawapan ada je dalam petikan. Kita hanya perlu kenal pasti yang mana satu sahaja.
Okey, ada yang persamaan, ada yang perbezaan. Okey, tengok kat sini. Yang ni pergi sini, yang ini pun pergi sini juga. Dia sama, maksudnya kat sini adalah persamaan. Jadi kat situ ialah tentang persamaan. Yang mana yang dua ni ada sama benda. Okey, yang pertama kat sini ialah yang ini ialah tentang sungai. Yang ini tentang sungai, jawapan dia di sini. Yang ini tentang di darat, jawapan dia di sini. Okey, jadi yang pertama yang kat sungai dikutip sampah di sungai, kat darat pula dikutip sampah dari rumah ke rumah. Jadi berbeza. Jadi kat sini jawapan dia yang pertama ialah okey, yang ini jawapan dia di sini. Okey, coba kita ada masa 4 minit lagi. Okey, jadi yang ini pula yang ini pula jawapan dia di darat. Jadi yang ini jawapan dia di sini. Yang merah ni pula jawapan dia di sini. Dia perbezaan, tak sama. Okey, yang kedua pula. Yang kedua dia bagi tahu menggunakan bot yang diubah suai. Yang ini pula menggunakan lori sampah. Jadi berbeza. Jadi jawapan dia lain-lain. Jadi yang ini jawapan dia di sini. Okay, yang kedua ni jawapan dia dekat sini. Yang kedua ni pula jawapan dia di sini. Dia berbeza. Okey, seterusnya sampah dikutip cepat. Yang ini pula di darat ni sampah diangkut cepat. Muatan maksimum 1,500. Jadi mana jawapan dia? Sampah dikutip cepat, sampah di jadi yang ini dia persamaan dia semua cepat, sampah dikutip cepat. Jadi dua-dua jawapan dia di sini. Kat yang persamaan ni sini. Sampah dikutip cepat. Yang muatan maksimum ni jawapan dia di sini. Terabur ni. Okey, dan yang terakhir sekali tujuannya untuk menjaga kebersihan sungai, tujuannya untuk menjaga kebersihan persekitaran. Jadi sama sahaja. Jadi jawapan dia ialah di bawah sekali. Jadi jawapan dia ini di sini. Yang ini kat sini. Terabur lah. Okey, boleh faham tak? Ke tak faham? Bahasa mudah dia awak tengok je mana yang sama, letakkan di tempat yang sama, mana yang salah, yang berbeza. Maksud dia awak kena kenal pasti. Yang pertama dia ada dua, di sungai dan di darat. Di darat. Jadi dalam dua petikan ini satu akan ada persamaan dan satu lagi akan ada perbezaan. Perbezaan dan persamaan. Contoh dia kalau di sungai persamaan dia, kalau di sungai dan di darat persamaan dia ialah menjaga kebersihan sungai, sampah dikutip cepat. Itu persamaan untuk dua-dua. Kalau perbezaan pula, okey, kalau di sungai perbezaan dia sungai kutipan sampah di sungai. Kalau di darat pula kutipan sampah dari rumah ke rumah. Itu perbezaan dia. Contoh lagi perbezaan. Kalau di sungai menggunakan bot. Kalau di darat pula menggunakan lori sampah. Beza. Contoh berat. Kalau di sungai berat dia 50 kilogram. Kalau di darat pula berat dia 15,000 kilogram. Itu persamaan dan perbezaan. Boleh faham setakat ni?
Ada sesiapa yang ada soalan tak? Kita ada masa kurang dari 1 minit. Okey, jadi kerja rumah awak tadi muka surat 23, 24 dan 26. 23, 24 dan 26. 23 dan 26 kita dah bincang dah. Nanti awak sambung buat muka surat 24. Okey, kita ada kurang dari 1 minit. Setakat ini sahaja kelas kita untuk tengah hari ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.